Okey, alright. Okey, sekarang kita tengok latihan kita lah. Latihan kita untuk hari ni punya. Okey, kita sambung yang kita punya tertinggal yang tak habis yang minggu depan dulu lah. Okey, alright. Buka jap. Okey, yang minggu lepas punya, okey, kita tak habis lagi sikit saja. Itu bahagian ni lah. Bahagian okey, bahagian yang ni, okey, bahagian pelandengakan dan juga penjelmaan. Okey, transformasi. Okey, untuk soalan ni, kita tengok sikit ya. Kalau soalan ni keluar, memang akan keluar lah. Okey, cuma tak pasti keluar macam mana bentuk dia. Okey, alright. So, kalau keluar soalan ni, dia akan keluar A, B dan C. Okay, A, B dan C. Okay. Kalau tak, bukan kalau tak boleh buat. Kalau boleh buat pun, saya cadangkan pada awak, buatlah soalan yang B dahulu. Okay, kenapa B dulu? B yang dulu sebab apa? Yang pertama adalah sebab soalan yang mudah. Okay, yang kedua markah banyak. Jadi kita buat soalan B dulu. Okay, di mana step pertama ialah kita akan tengok dulu markah dia. Ini banyak kali saya cakap dah. Okay, first kali tengok markah dulu. Itu syarat pertama. Tengok markah dulu di mana kalau markah 6, okay, kalau markah 6, confirmlah berlaku putaran dan pembesaran. Itu dia. Kalau dia apa? Kalau dia 6 markah, confirm berlaku putaran dan pembesaran. Okay. Tapi mana berlaku dulu? Okay. Yang ini bergantung kepada image dan objek. Jadi untuk dekat sini, kita tengok situ, kita baca soalan. Okay. Dia kata situ PQLRS, okay, maksudnya yang kecil ni, dia kata adalah image. Jadi dia kata kat sini, sekejap ya. Okay, dia kata dekat sini, PQLRS. Okay, dia kata yang ini adalah image. Ini soalan beritahu. Okay, image. Jadi kita sekali lalu pun dah dapat tahu dah dapat agak dah. Jadi bila image kecil, automatik akan berlaku pembesaran dulu. Okay. Yang ini dia kata image. Okay, ini image. Okay, kita pun boleh lah nak labelkan, boleh labelkan tak salah. Okay. Dia kata yang ini adalah image. Okay, itu yang pertama. Okay, dia kata ini image. Okay, bagi merujuk ni, bagi ni merujuk pada objek. Okay, bagi D, E, F, G, H. Okay. PQRS ni ialah image bagi D, E, F, G, H. Jadi, D, F, G, H yang besar tu. Okay, yang ni ya. D, E, F, G, H. Okay. Kotak ni adalah objek. Ini soalan beritahu. Jadi, bila image-nya kecil, objeknya besar, maka berlakulah pembesaran dahulu, baru berlaku putaran. Yang ni penting tahulah. Okey, so ini objek. Jadi bila image besar, objek kecil, maka berlakulah pembesaran dahulu. Okey, tulis pembesaran. Okey, lepas tu tulis putaran. Okey, dia kena ingat untuk soalan ni, dia punya pemarkan sangat straight. Salah eja, okey, campur BMBI, buat short form, semua tak boleh. Okey, dia mesti ejaan betul-betul pembesaran. Jangan buat beginilah. Jangan kita buat begini ya. Kita buat tanda P, koma. Okay, kita buat gitu. R, koma. Ini biasa budak kita buat beginilah. Okay, dia buat gitu. Dia guna short form ni. Tak boleh. Automatik kosong. Okay, ejaannya wajib tepat pembesaran. Okay, kemudian yang kedua kita kena ingat, bila pembesaran, mesti ada syarat K. Sama dengan berapa? K ni apa dia? K adalah faktor skala. Untuk faktor skala mesti merujuk kepada, okey, faktor skala mesti merujuk kepada bentuk yang sama, saiz berbeza. Jadi bentuk yang sama adalah yang mana? Okey, bentuk yang sama adalah bentuk yang ni lah. Bentuk yang ni. Yang ni. Okey, inilah bentuk yang sama dengan dia. Okey, yang biru tu dengan yang kat luar sini. Serta color lain Okey, alright. Gitu. Okey, untuk tengok dia punya skala mesti tengok bentuk yang sama, saiz yang berbeza. Jadi, yang objek yang biru ni, ini objek, ini image dia, image dia, dan ini adalah objek dia. Okey, bentuk yang sama, saiz yang berbeza. So, kita akan tengok biru dan merah ni. So, berapa skala dia?
Okey, kita kena ingat sini. Bila image kecil, bentuk pecahan. So pecahannya berapa? Okey, tengok bucu yang sama lah, yang mudah untuk kita kira. Okey, tengok bucu PS ni. Dia satu kotak. Image satu kotak. Okey, objek. Tengok betul semua. Okey, di sini ada satu kotak, ada dua kotak. So, objek ada dua kotak. Jadi formula skala ialah atas image, bawah objek. So, image satu kotak, objek dua kotak. So, skala 1/2. Itu cara nak tentukan je lah. Bila objek kecil, bila image kecil, mesti bentuk pecahan. 1/2 ke 0.5 ke tak ada masalah. Tulis je lah. Yang penting ada nampak. Okay, 1/2 boleh, 0.5 boleh. Tak ada masalah. Okey saja. Okey, 1/2. Okey, seterusnya pusatnya dekat mana? Okey, pusat mana? Tak tulis apa tak tulis dengan faktor skala pun tak apa. Tulis pembesaran, koma, K setengah sama koma. Dia pusat kat mana? Okey, tengok bentuk ya. Dekat sini kita tengok bentuk K tu. Okey, bucu K ataupun kita ambil satu bucu, kita ambil dua bucu contohnya. Okey, bucu N. Bucu N akan sama dengan bucu ini. S. Okay, so kita pun sambung panjang-panjang. Okay, tarik guna marik, sambung panjang-panjang. Tarik ke belakang, tak, dia lebih tak apa, tak masalah. Okay, tarikkan yang pertama. Okay, kemudian pilih satu bucu lagi, tarik juga, potongkan. So, saya ambil bucu J ni. J ni kesama dengan P, tarik panjang-panjang lagi. Okay, jumpa kat situ. Tarik J dengan P. Ataupun boleh tarik juga K dengan Q boleh kat secara mana-mana. Tapi semua kita nampak kat situ, semuanya pergi ke arah yang sama menuju ke arah kat sini. Ini bucu ni. Semua pergi sini. M pergi ke R sini, K pergi ke Q sini, semua pergi ke arah sini. So inilah pusat dia. Okay, di sini adalah pusat dia. Sini pusat dia. Okay, iaitu paksi X-nya 5, paksi Y adalah 0. Ataupun boleh kat tulis kat sini adalah huruf L. So tulis pada L boleh. Mana-mana tak apa. Nak buat koordinat boleh, nak buat huruf tak apa. Kalau ada huruf, tulis huruf. Okey, pada L. Cukup pada I. Kalau salah. Nak tulis pada 50 pun boleh. Jangan tulis pada 05. Balik salah. Okey, selesai. Macam ni, dapatlah 3 markah. Senang je. Kemudian bila putaran pula, putaran mestilah bentuk yang sama saiz. Dia sama saiz adalah kuning dengan merah ni. Kuning ni objek. Macam kuning ini kena jadi bentuk begini. So, first kali tengok berapa darjah. Berapa darjah. Untuk berapa darjah, tengok bentuk yang sama saiz jugalah. Okey. Contoh kita ambil kat sini. Garisan HD. Okey, HD tepi sikit. Kita ambil EF. Okey, EF. Bucu EF ni, dia akan sama dengan bucu mana yang dekat kotak merah tu. Dia akan sama dengan bucu JN. EF akan sama dengan KL. Dia akan ikut tempat KL. Okay, bentuk mesti sama. EF akan sama dengan KL. Ikut tempat je. Kata tak hafal, ikut tempat dia. Okey, so EF bentuknya macam mana? Okey, EF bentuknya EF bentuknya macam mana? Okey, EF bentuknya macam ni. Dia terbalik ke ni. Dan dia sama dengan bucu KL. KL bucu macam mana pula? KL bucu tegak macam ni. Ini bucu KL. Okay, so objek terbalik begini, image tegak begini. So dia 90 darjah. Okay, bila 90 darjah, mesti ada ikut arah je kalau rajam. Tengok bentuk. HD ni, dia akan sama dengan bucu ini. Dia mesti ada pusing ke atas sini. So dia akan jadi 90 darjah ikut arah jam. Okay, tu step je lah. Okay, so dia 90 darjah ikut arah jam. Mesti 90 darjah lah. 90 darjah ikut arah jam. Tak tulis ikut arah jam, tak tulis arah jam, salah lah. Ikut arah jam. Okay, mesti buat ikut arah jam. Jangan buat arah ikut jam. Terbalik salah. Okay, pada mana? Pada mana? Okey, pilihlah satu bucu yang sama yang mudah. Okey, pada kita. So kita ambil yang dekat lah. F sama huruf L ni. Okey, oleh sebab anak panah dekat atas, maka kita akan buat huruf L tu daripada ke bawah dulu baru ke kanan. Okey, so kita akan buat gerakan lah.
Okay, dari sini F ni pergi sini L dia. So 1, 2, 3, 4. Patah balik 1, 2. Berhenti kat sini. Tapi bucu L kat sini. Satu kotak bezanya. Oleh sebab anak panah kat atas, turun ke bawah satu kotak. So ini jawapan kat sini, pusat dia. So pada 3, -1. Okay, pada 3, -1. Itu jawapan untuk soalan ini. Okay, pada 3, -1. Selesai tu dia gitu. Okay, nak ambil titik lain pun boleh juga. Contoh kita ambil titik mana? Contoh katakan. Katakan kita nak ambil titik D. Contoh kita nak ambil titik D ya. Nak ambil titik D, D akan sama dengan kotak J. D akan sama dengan kotak J. Okay, alright. So D akan sama dengan kotak J. Ikut tempat. Jadi buat anak panah. Kalau pergi ke atas dan ke sini, dekat anak panah. So kita pergi ke bawah dulu. Ke depan dulu baru nak ke atas. So kita guna titik tu. Okay, kita ambil satu titik ya. Kita ambil satu titik contoh. Okey, kita ambil satu titik. Ambil kod warna kuning lah senang. Okey ni, dari D ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Separuh, patah balik. Okey, patah balik 7. So dari sini, 1, 2, 3, 4, okey, 5, 6, 7. Okey, berhenti kat sini. Bucu L ni kat sini. So di sini kita ada 1, 2, 3, 4. 4 kotak. So anak panah kat atas, turun ke bawah 4 kotak. So 1, 2, 3, 4. Berhenti kat sini. Tempat yang sama juga berhenti. Okay. Pilihlah mana-mana bucu pun, tetap akan dapat jawapan yang sama juga. Itu cara dia. Okay, dapatlah kat situ 3 markah lagi. Okay, cukup dah dapat 6 markah kat sini. Okay, alright. Jadi pastikan bahagian ni kena full mark lah sepatutnya. Tak boleh salah lagi dah. Okey, lepas tu nak curi markah lagi, pinjam skala ni. Kita pinjam yang ni, okey? Kita pinjam yang ini untuk buat soalan C. C kata diberi luas. Nampak kata luas saja, ingatlah formula Li K square LO. Masih ingat yang tu? Okey, Li sama dengan K kuasa 2 darab dengan LO. Okey, pastikan ingatlah formula ni. Okay, tak ingat pun tak apa selain formula bagi. Tapi kalau ingat lagi baguslah. Okay, darab dengan LO. Okay, tak tulis tak apa, tak ada salah ni. Tapi kena ingat benda ni. Okay, dia kata luas DEFGH. DEFGH merujuk kepada, okay, merujuk kepada objek. Macam mana kita tahu objek? Sebab dia sama dengan dekat atas ni. Yang kuning ni objek. Okay, so kita pun tahu objeknya 192. Okay, so kan tidak kat sini. Image nak cari. Skala tahu 1/2. Okay, sama dengan 1/2. Okay, kuasa 2. Darab dengan objek 192. Okay, lepas tu gunakan kalkulator je lah. Tak payah buat yang kerja lepas tu. Okay, jadi kita buat sini. Kalkulator saja, kurungan 1/2 tutup dengan kuasa 2. Kemudian darab dengan 192. Okey, dapat jawapan. 48. Okey, jadi kat sini, untuk image yang kecil tu, dia adalah 48. Okey, sini. Yang ini betul semua ni, dapat markah 1. 1 je. Okay, sini markah 3. Okay. Di manakah 2 markah lagi? Okay. Bukan dekat jawapan tu nah. Bukan dekat jawapan tu. Sebab bila kita nampak kat tu soalan kata cari luas rantau berlorek. Nampak kata rantau berlorek ni automatik ingat dalam kepala mesti ada melibatkan operasi tolak. Nak tolak tentang apa? Okey. Pastilah tolak yang besar tolak kecil. Satu lagi tambahan kerja kat sini sama dengan 192 yang besar tu tolaklah dengan yang kecil tu adalah 48. Sebab dalam tu, yang kecil tu lah tak berloreknya. Ini tak berlorek. Ini berlorek. 192 tu yang besar semua kali. Kena buang yang kecil ni. Dalam ni, 48. So, tolakkan. Yang ini adalah markah yang kedua. Markah yang kedua kat sini.
Dan markah akhir kali dekat jawapan akhir dia. Sama dengan okey, tolak dengan 48. Okey, dapat jawapan 144. Tu last kali. Untuk markah yang ketiga. Okey, so dekat sini at least kena dapatkan 9 markah ni lah sebab dia senang. Okey, lepas tu bila kalau ada masa lagi, kalau rasa nak skor lagi, buatlah soalan yang bahagian A ni. Okey, A ni pun sama juga. Kalau tak boleh buat semua, buat satu cukup lah. Kita buat yang mana? Yang R tu, senang. Satu operasi je. Nak mula dekat mana? Okey, nyatakan image bagi. Soalan minta cari image. Tapi titik mana? Bermula dekat titik 62. Okey, bagi titik. Perkataan bagi tu merujuk pada objek. Permulaannya dekat 62. Dekat mana kita nak buat? Pinjam apa? Minta kertas graf dekat pemeriksa ke ataupun pinjam rajah kat sini. Okey, titik 62. Titik 62 berada dekat mana? Okey, titik 62 berada dekat sini. Okey, sini titik 62. Kat sini ya. 62 kat sini. Titik dia. Tandalah sikit dalam tu rajah tu. Okey, ni nampak contoh-contoh sikit lah ya. Alright. So, kita bermula titik kat sini. 62. Sini titik dia. Okey. Jadi semua akan bermula kat sini lah. 62. Kat tengah ni. Okey. Titik bermula kat sini. Okey, berlaku apa dia kata? Berlakunya R. R apa dia? R adalah pantulan pada garis YX. Dia kata. Okey. Pantulan pada garis YX bermaksud satu garis lurus Y dan X sentiasa sama. Jadi dekat sini, kalau Y0, X0. Y2, X2. Y4, X4. Y6, X6. So inilah bentuk graf dia. Ini adalah garisan Y sama dengan X. Kalau Y negatif 2, X pun negatif 2. Dia sama besar begini. Kalau YX. Kalau Y sama dengan negatif X, dia sebelah kiri. Sini. Okay, so dari titik X ni, pergilah dulu tepat ke arah dasar ni. Kat sini. Jadi dia ada, kita nampak itu, dia ada sebanyak 2 kotak ke arah depan. Jadi kalau sini 2 kotak, pantul pun 2 kotak ke depan juga. Kenalah kat situ. Ini pusat kat sini. Okey, jadi pusat dia akan pergi dekat sini. Untuk yang pertama itulah jawapan untuk R tu. Ini untuk jawapan untuk R. Jadi titik dia ialah pada 26. Tulis dekat sini. Tak payah buat jalan kerja apa-apa, just tulis saja kat situ. 26. Dapatlah markah 1. Okey, lagi satu markah untuk soalan 2 dia. Sebab apa 2 markah? Sebab dia ada 2 operasi. Yang pertama T, yang kedua S. Okey. Dia kata berlaku ST. Berlaku mana dulu? Akan berlaku T dulu. Akan berlaku yang belakang dulu nah. Akan berlaku yang belakang dulu. Okey, soalan T ni apa dia? T negatif 34. Negatif 34 bermaksud paksi X bergerak ke belakang 3. Paksi Y akan bergerak ke atas 4. Positif atas bawah lah untuk paksi Y. Okey. Alright. So daripada mana mula? Dari X. Daripada X dia kata berlakunya negatif 3 ke belakang. Okey, sini 1, 2, 3 dan ke atas 4. 1, 2, 3, 4. Sini. Ini jawapan dia. Untuk gerakan yang pertama. Okey, macam tu bentuk dia. Okey, ke belakang 3, ke atas 4. Sebab atas negatif 3 ke kiri, bawah 4 positif ke atas. Sini jawapan untuk yang pertama iaitu pada 3, 6. Itu gerakan yang pertama. Tulis dekat sini. 3, 6. Dari 3, 6 ni, berlaku pula S. S apa dia? S adalah pantulan pada garis X6. Okey, dia kata pantulan pada garis X6. So di manakah X6 tu? Okey, pada rajah kita X6, dia nak paksi X6. So paksi 6 sinilah. So garisan ni adalah satu garis lurus betul-betul lalu dekat X6. Ini adalah pantulan, paksi pantulan dia kat sini. So daripada titik sini tadi, berhenti sini tadi, pergilah ke sana. Bergerak kat situ 3 kotak. Bila bergerak ke kanan 3 kotak, maka ke depan pun
3 kotak juga. Dapat jawapan terakhir dia di sini. So dekat sini, iaitu pada 9, 6. Jawapan akhir sekali. 9, 6. Selesai. Dapatlah kat situ 2 markah lagi. Selesai. Cikgu, Saya. yang B2 tu Okay. kan dia putaran 90 darjah kat 3 negatif 1 kan? B, okay, alright. Macam mana nak tahu 3 negatif 1 tu? Kalau saya guna F dengan L? Okay, kalau guna F dengan L. F dengan L ni. Okay. Kalau F dengan L ni, okay, saya buang ni dulu. Okay, F dengan L ni. Okay, kalau kita ambil titik F dengan L ni. Okay. Kita ada huruf dia. Okay, kita ada huruf dia kat situ. Okay, kita boleh buang lah kat situ. Sekejap. Okay, FL. Kita nak buat huruf L. Kita ada 2 bentuk L. Okay, yang pertama adalah bentuk yang macam ni. Daripada F ni, pergi bawah ni, ke depan ni. Okay, ni F yang pertama kita ada pilihan. Okay, ini F pilihan pertama kita. Bentuk gini. Okay, ni pilihan pertama. Pilihan yang kedua pula ialah F-nya turun bawah dulu, baru pergi ke depan. Ke bawah dulu, baru ke depan. Okay, ini pun huruf L juga. Okay, ini yang kedua kita. Tapi yang mana kita nak pilih, kita akan pilih L yang menjauhi anak panah. Oleh sebab anak panah kat atas, kita akan pilih L yang bawah ni. Okay, so caranya guna bawah ni. Kalau guna atas ni, untuk titik FL tu orang dapat jawapan betul. Tapi untuk yang lain tak boleh. Saya bagi tunjuk contoh dua-dua lah. Okay. Contoh kita ambil yang biru ni dulu. Ni kita tak tepi jap. Okay, ni kita tepi jap. Okay. Kalau kita pilih ni ya. Daripada bucu yang tu, kita gerakkan dia. Okay, dari sini. 1, 2, 3, 4. Okay, kita patah balik. Separuh. 1, 2. Okay, berhenti kat sini. Bucu sini. 1 kotak beza dia. So, kalau kita naik ke atas, kat sini. Okay. Untuk yang pertama ni, bila kita sambung bucu ni, memang dapat sempurna je. Tapi bila pergi bucu yang kedua, contoh kita ambil bucu ni, sambung sini, dia sama dengan bucu ni. Dah tak sambung darjah lah. So tak betul lah kat situ. Okay. Jadi kat sini ialah, kita pilihlah bucu yang mana, kita pilih bentuk L yang menjauhi anak panah. Tu first syarat kali. Jangan ambil yang kat anak panah kat atas ni, so jangan lalu kat atas dia. Lalu ikut bawah dia. So kita mulakan step kita dengan macam ni lah. Okay, lepas tu kita buat macam biasa tadi. Okay. Buat gerakan. F, okay, 1 sini, 2 sini, 3 sini, 4 sini. Patah balik separuh. 1, 2. Okay, berhenti kat sini. Bucu L sini. 1 kotak beza kat sini. Bila 1 kotak beza kat sini, anak panah kat atas, kita pun turun ke bawah. Ini pusat dia. Kita sambung bucu sini, okay, dapat sempurna darjah. Bila sambung bucu sini, dapat juga sempurna darjah. Okay, bila sambung bucu sini, dapat juga sempurna darjah. Itu bentuk dia. Okay, mesti pilih yang menjauhi anak panah. Okay, alright. Boleh? Faham? Faham. Okay, alright. Settle. Okay, itu soalan inilah. Okay, sekarang kita tengok soalan nombor 11. Okay, nombor 11. Nombor 11 ni masih lagi menjadi misteri. Sama ada jawapan kamu nanti, sama ada dia akan bagi bentuk gini, lukis di ruang kosong, ataupun dia akan bagi jawab bentuk begini. Dia bagi paksi ni, dia suruh lukis kat sini. Tak pasti lagi. Okay. Tapi kalau dia bagi paksi begini pun, andai kata tak boleh jawab juga terguna paksi ni, sebab tak pernah belajar ni, saya pun tak ajar dekat dalam tuition saya. Okay, kat sekolah awak, mungkin cikgu tak ajar pun. Kalau ajar-ajar, okey lah. Okay, masa form 3 dulu. Jadi, kalau tak boleh buat juga begini, jangan bimbang, jawab juga dekat ruangan kosong. Tak ada masalah. Jawapan tetap dapat markah penuh juga. Tak ada masalah, okey je. Okay, alright. So, soalan ni kata, okay, untuk soalan ni, kadang-kadang soalan ni, rajah ni tak lengkap maklumat. Kena baca dalam ni lah. Soalan ni ya. Okay. So, soalan kata, rajah di bawah menunjukkan pepejal kayu yang terletak di atas meja mengufuk pada tapak DEFG. So, tapak DEFG adalah tapak dia. Dan yang depan ni ialah kerata rentas dia. Okay, dan yang ini pula, dia kata LEFM condong. Okay, soalan kata, lukis pandangan X dari depan.
Okey, apa yang awak nampak di depan? So, bila awak nampak di depan ni, first kali awak nampak yang ni lah. Yang ni awak nampak betul-betul. Bila tengok di depan, ini kesan yang awak memang nampak. So, lukislah bentuk ini dahulu. Ni syarat pertama lah. Bila lukis pandangan hadapan ni, lukis yang ni dulu. Lukis ikut ukuran sebenar. Di mana tapaknya 8, tingginya 8, lebar yang ini 5, yang ini 4. Yang condong ni just sambung saja. Lukis tu dulu. Okay, so kita pun lukis. Guna ukuran sebenar. Okay, tapaknya 8. Okay, ni kena guna ukuran sebenar lah. Guna pemaris betul lah. Kalau tak guna pemaris, automatik markah kosong. Kalau guna pemaris tak ikut jarak sebenar, markahnya 1. Okay, ni tapak bawah. 8 cm. Okay, 8 sini ya. Okay, tiang tepi ni pula. 8 cm juga tepi ni. Okay, 8 cm juga. Okay, 8 cm juga situ. Okay, mesti gunakan ukuran sebenar lah. Okay, 8 cm juga tepi sini. Okay, kemudian masuk ke dalam ni 5 cm. Okay, masuk ke dalam tu 5 cm. So, ukur sini 5 cm. Okay, ke dalam 5 cm. Okay, ke dalam ni 5 cm. Okay, dalam ni 5 cm. Okay, ukuran sebenar 5 cm. Kemudian ke bawah 4 cm. Ke bawah ni 4 cm. Okay, ke bawah ni 4 cm. So, lukislah 4 cm. Okay, ukuran sebenar. Lepas tu, sambungkan lagi lah. Okay, ni sambung. Jangan sebab ini. Okay, bawah ni 4 cm lagi. Dan yang condong ni, just sambung sahaja. Sambung saja. Okay, 4 cm lagi. Sambung ni. Ni tak ada ukur apa-apa. Just sambung saja. Ini adalah, bila kita tengok, dari depan. Dapat untuk ini. Tapi adakah jawapan kita ni dah cukup lengkap dah? Untuk tengok cukup lengkap tak? Kita tengok rajah kita. Okay, bila kita pandang sini. Ya, okay. Pandang depan tu. Okay, di mana ni? D kita dah lukis. Dan di belakang D ada huruf G. Settle. Ini pula depan huruf E, pandang ke belakang, nampak huruf F. Settle. Yang ni depan huruf L, pandang ke belakang, nampak huruf M. Ini J, pandang ke belakang, nampak P. Ini huruf K, pandang belakang, nampak huruf N. Jadi, semua huruf kita dah lukis. Maka kat sini, bentuk sudah lengkap. So, jawapan akhir ini je lah. Ini je akan lukis. Okay. Okay, ini je akan lukis. Selesai. Okay, label semua tak payah. Rajah saja. Okay, ni rajah saja. Kemudian bila pandang depan begini, kalaulah soalan minta lukis dekat jawapan kat sini, kotak gini, okay, kalau, okay, di sini kalau lah, kalau. Okay, kalau pandangan depannya, okay, kita tengok soalan ni ya. Okay. Okay, kalau pandangan sisi di tepi sini, okay, kita akan lukis bentuknya yang macam ni. Kita akan guna skala paksi macam ni. Paksi gini. Kalau pandang tepi sini, skala guna paksi ni. Kalau pandangan sisi di tepi sini, bentuk macam ni. Okay, so dekat sini, untuk lukisan ni, di sinilah untuk kita lukis plan. Okay, di sini untuk kita lukis plan. Kalau rajah tu lah, plan. Okay, di sini untuk kita lukis plan. Bahagian atas ni. Sini lukis plan, sini lukis plan. Bahagian bawah ni untuk lukis plan. Okay, cuma beza dia kat sini ialah kalau ini plan, maka di atas itu ialah pandangan hadapan. Ini pandangan hadapan. Ini awak dah belajar masa form 3 lah. Ini pandangan hadapan. Ini macam daripada X tadi lah. Pandangan hadapan. Dan yang tepi sini ialah pandangan sisi. Dari tepi. Ini pandangan sisi. Okay, kalau bentuk yang pandang sini pula, tetap sama juga. Tapi beza dia ialah hadapan yang dekat sini, sisi dekat sini. Kalau anak pandang tengok kat sini, tepi dia, so bentuk gini. Kalau anak pandang tepi sini, bentuk dia, contoh soalan ni ya, contoh soalan ni. Okay, anak pandang untuk sisi, pandang tepi sini, sebelah kanan. Maka lukisan jawapan dia akan berada di sebelah kiri.
Okey, so kalau soalan pertama tadi, kalau lukis plan, soalan tadi lah, ni dengan hadapan ni, letak kat sini, kalau kita lukis kat sini tadi, letak macam ni. Bentuk kat sini. Bentuk dia. Kat sini ya. Kat sini jawapan dia. Ni jarak sikit. Okey, alright. Di mana? Okey, di mana? Ini yang tengah-tengah ni adalah garisan paksi dia. Akan dibagi sendiri kepada akan dibagi kepada awak. Ini garisan ni akan dibagi kepada awak. Okey. Pastikan awak bina dulu garisan warna biru ni. Jarak antara paksi ni biru dengan pink dengan brown ni ialah 1 cm. 1 cm sini, cm sini, cm sini. Semua 1 cm jarak dia. Okay, so ini plan. Okay. Kalau dia minta lukis gini lah, kata minta, just lukis biji seperti gini cukup. Tidak perlu label apa-apa. Buat begini saja, markah dapat 3. Okay. Tapi kalau buat begini, contoh. Kita buat begini. Markah dapat 2. Sebab sini nipis, tiba-tiba sini besar, tebal. So garisan tak sama. Markah tolak 1. Ataupun terbuat gini. Dan nipis itu betul lah. Tetapi ada pula terlebih sikit. 4.3. Okey, dekat sini ni, dia akan check tengok sini. Lebih berapa. Ada check tengok sini. Okey, nampak sini. Dia 4.3. Sepatutnya 4.4 saja. Tapi waktu lukis 4.3. Terlebih 3 mm. Terlebih 3 mm je, tolak markah 1. Dia tak boleh lebih 2 mm. Kalau terlebih, kalau contoh kalau ukur-ukur tengok 4.2, terima lagi. Ataupun 4.1, terima lagi. Tapi kalau 4.3 tak boleh. Dia mesti 4 tepat. Kalau terlebih juga, mesti 2 mm sahaja. Kecil je. Ataupun terbuat begini. Terbuat 3.8, tak sampai pula garisan tu. Ni gini, ada terkurang ni. Sama kata check juga. Okey, check tengok. Kita guna kemarin check 3.8. Okey, terima. Boleh. Kalau 3.7, kalau 3.7 tak boleh. Sama juga untuk garisan terlebih terkurang tak lebih daripada 2 mm. Kalau terlebih terkurang 2 mm, tolak markah 1. Lagi satu, mungkin nampak bentuk tu macam tersengit sikit. Contoh gitu. Okey, ni nampak tersengit sikit. Kita akan letak jangka lukis kita nanti. Okey, penanda lah. Penanda akan letak jangka lukis nanti. Okey, letak jangka lukis. Contoh ni contoh je lah. Okey, letak jangka lukis. Dia akan check tengok. Betul tak sampul darjah? Dia akan check tengok betul kat sini. Okey, dapat tak sampul darjah? Okey, kalau lari sikit, kalau ini tengah-tengah dia, contoh. Ini contohlah, contoh. Okey, ni katakan apa? Protektor kita lah, contoh. Okey, penanda akan letak betul-betul garisan ni atas mari ni, okey. Dia akan ukur tengok dapat tak sampul darjah. Ni sampul darjah begini bentuk 90 darjah. Okey, jadi nampak sengit kat situ. Okey, nampak tersengit. Jadi bila tersengit je, dia akan check tengok berapa sengit tu. Kalau lebih daripada satu darjah, okey, kalau satu darjah contoh kita dah check tengok 89 ataupun 91. Terima lagi. Tapi kalau check tengok 88 darjah ataupun 92 darjah. Lebih saja 21 darjah, maka tolak markah 1. Okey, itu dia punya pemarkahannya. Tetapi andai kata ada banyak salah, okey, sudutnya lari sikit, lari banyak, kemudian garisan pun terlebihnya banyak, terkurangnya pun banyak, ataupun garisan terbalik pun ada. Kalau ada banyak kesalahan sekalipun, tolaknya sekali sajalah. Maksudnya ni kalau ini lah contohnya, katakan garisan ni tertebal sikit. Tertebal sikit. Yang ini pula terlebih sikit awak buat. Contohlah awak kejar masa, contohnya waktu kejar masa, so awak pun buat terlebih sikit, 5.3 terlebih sikit. Dan bentuk pula tak nampak sampul darjah. Okey, tak nampak sampul darjah. Nampak macam contohnya katakan tersengit sikit lah. Contoh tersengit sikit macam tu. Okey, jadi walaupun, kata orang apa, walaupun nampak tersengit macam ni, kesalahannya ada 3. Terlebih, satu sini terlebih, garisan tertebal dan tak sampul darjah. Nampak? Okey, tetap tolak markah 1 sahaja. Bukan kata tolak 3 lah. Okey, walaupun banyak salah pun, markah tetap 1 je lah. Tetapi kalau obvious sangat nampak, contoh terbuat begini nampak obvious sangat, okey, ya ini dah jadi tak bentuk, tak sama langsung lah. Ini memang markah kosong terus. Okey, sebab syarat kata mesti bentuknya adalah bentuk segi 4 lah kat situ. Jadi ini nampak sangat obviousnya, memang tak betul lah.
Memang kosong teruslah. Okay, alright. Jadi pastikanlah dilukis dengan tepat, guna pembaris, mata pensil biarlah semuanya tajam sahaja elok. Okay, label semua tak perlu. Okay, ini untuk pandangan X. Okay, soalan B pula. Okay, rajah A tadi yang tadi telah pun dipotong sedikit bahagiannya. Okay, tinggal dia bentuk gini. Okay, bahagian belakang tadi ni dia potong sikit. Tinggal dia bentuk gini, dia kata. Okay, dia potong bahagian belakang tadi. Okay, sekarang dia kata lukiskan pelan yang tinggal. Lukiskan pandangan Y yang tinggal. Okay, soalan kata lukis pelan. Pelan bermaksud pandangnya daripada atas ke bawah. Okay, itu pelan. Pandang daripada atas ke bawah. Jadi bila kita pandang dari atas ke bawah, pada atas ni, apa kita nampak? Mula-mula awak lukislah tapak bawah dulu. Yang ni dulu. Lukis yang ni dulu. Okay, panjang ni 8, lebar ni 7. Lukis yang ni dulu. Okay, itu syarat pertama. Lukis yang itu dulu. Kita pun lukis. Lebarnya 8, panjang ni begini. Okay, di bawah ni 8 dan tepi tu 7. Ini syarat pertama dulu. Mesti lukis bentuk macam ni dulu. Lukis betul-betul elok, tepat, comel lah. Okay, ini dia. Okay, so yang ini, kita tengok kat sini. Okay, satu-satu. Okay. Yang ini di bawahnya ialah huruf D. Sini ya. Kat sini ni huruf D. Di atasnya adalah huruf. Kacau lah. Okay. Ya. Okay. Ini huruf D. Atasnya ada huruf Q. Ini huruf E. Atas tak ada apa-apa. Ini huruf F. Atas tak ada apa-apa. Ini huruf G. Atas ada huruf T. Jadi kat sini masih ada lagi huruf U, R, K, N, V dan M. Yang tak lukis lagi. Bermaksud rajah kita ni belum lengkap lagi. Okay. So dari sini, tepi sekali, dari tepi dinding ni, masuk ke dalam ni, ada pula kotak yang ni. Q, R, S, T. Dia berada di hujung kali. Bila kita turun ke bawah, benda tak ada kat sini lah. Benda atas ni. Okay, di mana? Ini 3, maka sini adalah 2. Sebab rajah asalnya 5. Rajah asalnya 5. So, kotak ada di kotak di belakang ni, ada satu kotak kecil yang mana berukuran 2 cm lebar dan 7 cm panjang. Okay, 2 cm lebar dan 7 cm panjang. Okay, 2 dan 7. Okay, berada di hujung kotak ini sebelah kiri. Bentuk macam gini. Alright. Ni bentuk dia. Bentuk tepi sanalah. 2,5. Okay, selesai yang tu. Okay, jadi dekat sini, kita lukis balik, kita labelkan balik. Okay. Okay, huruf Q dah ada dah. Okay, R ada. Atas huruf R ada huruf U. Atas huruf S ada huruf V. Atas huruf T tak ada apa-apa lah. Okay, sekarang ni masih ada lagi huruf tak lukis lagi, itu huruf T, K, N, M. K, L, M, N. Tak lukis lagi. Jadi maksudnya kat sini ada kotak yang ni. Tapi dia pula. Kotak yang ni pula. Kotak ini turun ke bawah, ada bentuk kat sini. Ini kotak di sini. Di mana lebarnya 3, panjang ni 7. So sebelah kotak ini, sebelah biru ni, ada pula kotak lagi satu. Tetapi lebarnya adalah 3. Kotak sama macam ni, tapi lebarnya 3. Sebelah dia. Lebar 3. 4. 3. Okay, ini bentuk yang berikutnya. Okay, so yang ini untuk kotak inilah. Okay, so di mana di hujung sini ialah huruf N. Okay, hujung sini adalah huruf N, sini. So di bawah huruf N tu ada huruf M. Selesai. Di bawah huruf K tu ada huruf L. Selesai. Jadi semua huruf kita dah labelkan, maka rajan dah lengkap lah. Jadi inilah bentuk akhir sekali yang kita akan lukiskan ikut ukuran sebenar. Inilah bentuk dia. Okay, label tak payah, lukisan sahaja. Mula-mula yang merah ni tapak bawah dia. Yang biru ni kotak belakang sini. Dan yang kuning ni kotak yang tengah sini. Okay, saya ikut colour, senang nak rujuk.
Ini yang hijau tu dan ini yang kuning tu lah. Yang biru, kotak biru tu. Okey, yang ni yang kotak kuning tu. Okey, tu bentuk dia. Okey, lukislah guna ukuran sebenar. Okey, ini adalah plan. Kalau soalan bagi bentuk beginilah, bentuk macam ni. Ini plan dia. Kalau soalan bagi bentuk begini, nak lukis kat mana? Lukis bahagian bawah sini. Ini plan dia. Lukis kat sini. Ini sekarang sini ya. Okey, di mana? Di sini ada garis ni. Hujung sini sama hujung sini. Itu bentuk dia. Okey, hujung sini sama hujung ni. Okey, ini namanya lukisan binaan lah. Okey, ini ada kat sini sama panjang lah. Okey, betul-betul. Yang ini pun sama juga. Sama kat sini. Lukisan binaan dia. Okey. Kemudian tengah-tengah pun ada juga. Okey, yang bucu ni pula dia kata, yang ni sama dengan bucu atas ni. Yang ni ada kacau. Okey, jap. Okey, yang ni pula sama lari yang ni pula. Okey, yang ni dia sama kat sini. Okey, ini tak ada. Okey, sambung lagi. Pandangan yang berikutnya. Y. Dari tepi. Okey, bentuk yang ni. Sekejap. Letak kat sini. Okey, pandangan Y pula. Tadi pandangan X ni, sini dah settle. Yang duduk kat sini, dah settle lah. Okey, yang ni pula. Okey, pandangan Y. Dia nak pandangan dari tepi. Okey, dari tepi. Cikgu. Ya. QR tadi 2 cm QR tadi, okay, QR. Ni 2 cm sebab rajah asal dia 5 cm. Sini 5 cm. Sekarang kat sini tinggal huruf N saja. N ke V ni 3 cm, so baki tu 2 cm lagi lah. So ini 2 cm tepinya. Okay. Alright. Okay, sekarang ni pandangan Y pula, dari tepi ni pula. Okay. Dari tepi ni, kita lukis apa kita nampak tu. Belakang sekali kita lukis. So apa kita nampak? Mula-mula kita nampak kotak yang ni. D, L, T, Q. Lukis yang ni dulu. Mula-mula sekali. Iaitu huruf apa kita nampak? Huruf D di belakang, E depan, G depan, F depan. Okay. Q belakang, R depan, T belakang, S depan. Kita lukis dulu. Tinggi 5, lebar 7. Lukis yang tu dulu. Mula-mula. Okay, dapat kotak gitu. Bawah sekali. Ni kotak yang pertama lah. Okay, sini. Lukis tu dulu. Dapat bentuk macam ni. Mula-mula sekali. Tapak bawah. Okay, masih ada lagi huruf yang tak guna. Iaitu huruf ni. U semua ni. UV. Okay. So, yang kedua tu lukis. Kita sambung atas lagi. Yang ni pula. Sini. Sini. Okay, ni 7. Ini. Dan ini. Cuma tinggi ni berapa? Okay, tinggi ni berapa? Alright. Yang asal dia, yang asal tadi, rajah ni, tinggi dia adalah 8. Okay, 8. Okay, sekarang ni, dekat sini 5. Bermaksud atas ni adalah 3. Atas ni adalah 3. Tinggi sini 3. Sebab asal 8. So, tinggi 8, lebar 7. Kotak di atasnya pula. Okay, begini. Okay, macam gini. Okay. Tingginya 3, lebarnya 7. 7 ya. 7 tak cukup 7 saja. Okay, 7. Okay, yang ni tadi asalnya saya tak lukis betul ya. Ni 5. Okay. Ni asal mula-mula ya. Ni tinggi 5, lebar 7. Okay. Di atas 5 tu ada pula tingginya 3, lebarnya 7. Samalah. Ni untuk bahagian atas dia. Okay, kita padam huruf. Okay, di atas sini kita nampak huruf apa kita dah guna dah kat sini. Okay, kita dah guna dah huruf U. Depannya huruf K. Dah guna huruf V, depan huruf N. So, masih ada lagi tak guna lagi yang ni. LM kita tak guna lagi. So, maksudnya rajah ni belum lengkap lagi.
tak betul lagi. So macam kita lukis. Okey, daripada tingkat atas ni, kita lukis pula ke bawah sini. Tingginya 4, lebar 7. Bermula daripada atas dia. Atas sini lah. So satu lagi kotak 4 cm tinggi, 7 cm lebar. Okey, 4 cm tinggi dan 7 cm lebar. Bermula daripada atas sini. Atas sini. So ini kotak yang berikutnya. Okey, di sini ya. Alright. Di sini tengok pula. Kita tengok kat sini, kotak yang merah ni dia pendek 5 cm. Okey. Kotak yang merah ni dia pendek 5 cm. Dia terlindung di hadapan kotak biru tinggi ni. Maksudnya merah ni dia pendek. Okey. Jadi bila pendek, kalau buat begini, okey. First kali dari segi lukisan dia, dah lukis huruf L dah sini. Okey, sini dah kita dah lukis huruf L dah, settle. Dah lukis huruf M dah settle. Kat bawah ni lah, L dengan M, settle. Okey, tapi dari segi rajah dia, dah settle dah. Semua huruf dah lukis. Dapatlah markah 1. Okey, markah kedua pula ialah pada garisan. Yang merah ini, dia 5 cm di kat belakang. Sedangkan yang tinggi ni, K ke bawah sini, okey, tinggi yang ini, K ke bawah ni, tinggi dia adalah 8 cm. Sedangkan yang ini 5 cm. Dia pendek. Bila pendek, ini orang tinggi, okay? Ini orang pendek. Bila dia pendek, dia terlindung. Bila terlindung, mestilah garisnya putus-putus. Jadi yang dekat sini ni, atas sini, dia akan ada garis putus-putus. Kalau buat penuh, habis dah markah. Dapat 1 markah sahaja daripada 5. Tapi kalau buat putus-putus, dapat markah yang kedua iaitu markah garis putus-putus. Begini. Buat putus-putus, dapat markah yang kedua iaitu markah garis putus-putus. Bila putus-putus itu betul, ukuran pula. Semua lengkap elok 4 cm, 8 cm, semua yang betul, markah yang ketiga dapat. Bila markah ukuran dapat, pergi pula markah kekemasan. Cantik, elok, tak ada tebal nipis, tak ada terlebih terkurang nilai, tak ada sudut lebih-lebih, maka dapat markah 5. Begini markah 5. Begini markah 1. Begini markah 5. Pilihan tangan sendirilah. Okey, kalau buat begini, markah 1 dia dapat daripada 5. Kalau buat begini, markah 5 dapat. Okey, jadi pilihan dekat tangan sendirilah. Nak pilih nak 5 ataupun nak 4, nak 1. Okey, dia beza gitu. Tapi clue mudah begini lah. Kalau 5 markah, mesti ada garis putus-putus. Itu ya clue dia. Kalau 5 markah, mesti ada garis putus-putus. Okey, alright. Tu settle kat situ nah. Okey, ini markah kat sini, kat sini. Okey. Clue dia macam tu, kalau 5 markah ni mesti ada garis putus-putus. So lukislah bagi lengkap kat sini, selesai. Okey, kalau soalan minta lukis macam ni, dia tepi sini. Sini ya, dia mesti kat situ. Tepi sini, satu sisi ke kanan tu. Okey, garisan binaan dia yang ni lah, sama je. Hujung sini sama hujung sini. Itu namanya garisan binaan. Okey. Buat garisan putus-putus. Okey. Bawah pun ada juga. Yang bucu ni sama bucu ni. Okey, bucu yang ni yang kat sini sama dekat sini. Tapi dia terlindung tadi lah, garisan putus-putus terlindung. Okey, ni kat sini. Kemudian yang bawah ni pun sama juga, dia ada juga. Okey, yang ni. Okay, yang bawah ni pun ada juga. Yang ni untuk kat, yang ini untuk yang kat sini. Yang bawah ni. Okay, sama tempat dia. Okay. Kemudian lagi satu yang bahagian ni pula. Okay, yang bucu ini pergi terus ke bawah sini. Sampai bawah ni. Sentuh garisan Fatma Rajah ni. Kemudian dia akan sama dengan bucu yang sebelah pelan. Bentuk dia. Ini sama dekat sini. Pelan dia. Ini, okey, putus-putus. Okey, kemudian yang bucu ni pun sama, semua sama lah, semua sama. Okey, sama-sama. Ini bentuk dia. Yang bucu ni sama sini. Inilah bentuk dia. Kalau dia suruh lukis dalam bentuk gini, inilah bentuk akan lukis. Semua dalam satu rajah. Tapi andai kata, saya cakap tadi, andai kata tak boleh jawab bentuk begini, tak boleh buat dalam bentuk paksi begini, tak ada masalah. Jangan tinggal kosong, buatlah jawapan dalam bentuk gini.
buat seketui-seketui. Okay, buat seketui. Tak confident jawapan, boleh buat macam-macam. Contoh katakan awak buat dua jawapan. Tak confident kan? Awak buat dua jawapan gini contohnya. Buat dua jawapan. Satu tanpa garis, satu lagi ada garis. Contoh buat gini. Kalau buat begini ada dua pilihan jawapan ni. Kita akan ambil yang ni, kita akan tanda yang ni. Okay, yang ni kita tanda, jawapan penanda lah, penanda akan tanda. Okay, jika bagi pada awak kat sini, markah dapat sini. Okay, markah dapat K1, K1, N2, kini. Kalau buat begini, dia buat itu SOS. See other solution. Okay, dia tak ambil ini, dia tak kira markah. Okay, tapi dia ambil ini untuk markah penuh. Topik ini sahaja dibenarkan ada banyak jawapan kalau kamu tak confident. Tapi kalau topik lain, buat ada jawapan banyak. Yang betul ni, bagi markah dilihat. Yang ini markah kosong. Itu kan topik lain. Tapi untuk topik ni sahaja dibenarkan, boleh bagi banyak jawapan. Dan kita akan pilih jawapan yang betul sahaja. Okay, alright. Settle bagian ya. Alright. Okay, so kita habis untuk kertas kita yang dulu. Selesai kat sini. Alright. Sekarang kita tengok pula kertas kita yang berikutnya yang saya kongsikan hari ini tadi. Okay, soalan ramalan. Okay, soalan ramalan untuk kita lah. Ini jawapan lengkap lah. Lahan dia pernah bulan. Okay. Settle yang ni. Okay, sekarang kita pergi soalan berikutnya. Tengok yang ni. Okay, ini soalan ramalan saya lah berdasarkan apa yang sebut analisis dalam ujian-ujian trial negeri. Kita tengok kebanyakan soalan bentuk ginilah, topik ini. Okay, so dapat soalan ramalan, dapat soalan kertas 2 nanti. Okay, macam saya cakap tadi, dapat soalan kertas 2 nanti. First kali bila dah pengawal kata, okay, calon-calon boleh mula menjawab sekarang. Okay, ambillah masa lebih kurang dalam 5 minit. Sekali pandang dulu. Okay, sekali pandang dulu, tengok dulu. Okay, tengok dulu. Okay, nombor 1 ni. Rasa boleh buat, tandalah dulu. Okay, tanda dulu. Ini maksudnya, soalan kita akan jawab lah. Tengok nombor 2 pula. Sekali baca lah, jadual ni. Okay, nampak dia kuasa 2 ni, tahu dah, kuadratik. Kalau rasa boleh buat, buatlah. Tanda dulu. Okay, kita tengok nombor 3. Dia nak siap piawai. Nampak senang, tanda dulu. Okay, kemudian nombor 4 tengok, okay, soalan trigonometri. Minta amplitude, minta fungsi. Okay, rasa macam boleh buat, tanda dulu. Okay, tanda sekali baca dulu. Kemudian nombor 5, ni tajuk garis lurus. Okay, nampak macam tak pernah faham kan? Tak apa, dah tinggal, tak masalah. Okay, kemudian tengok nombor 6, okay, logik, ambil lah. Kemudian nombor 7, okay, ni dia kata, soalan kata tu, penggunaan kaedah metrik tak dibenarkan. Atau dia tahu ini topik linear serentak. Ambil lah, linear serentak. Okay, kemudian nombor 8, okay, tajuk ni bulat-bulat gini. Kalau rasa boleh buat, tak boleh buat, tinggal tak apa. Okay, nombor 9 ni tajuk insurance. Ni senang lah, tanda lah. Okay, kemudian nombor 10, soalan kata menggunakan kaedah metrik. Jadi topik metrik senang lah. Okay, sekali lalu. Kemudian tengok nombor 11 pula. Okay, jangan lebih 5 minit. Tajuk kawan kalian senang, tanda. Okay, kemudian nombor 12, tajuk graf fungsi, senang, tanda. Okay, nombor 13, okay, tajuk penyamaan, senang, okay, tanda. Okay, jangan lebih daripada 5 minit sekali lalu ya. Tandakan, okay, 13. Kemudian 14. Okay, tajuk, okay, pelanungan tanda, senang. Kemudian 15, tajuk apa? Okay, tajuk jisim, okay, hitung min, kemudian lukis, okay, persentil, okay. Anggap kita boleh senang, okay. Ni kita anggap kita boleh buat, tapi tak semestinya kita kena buat semua, okay. Kita anggap kita boleh buat dulu, tanda dulu. Okay, kemudian nombor 16 tak ada pilihan lah, memang kita kena buat nanti, okay. Nombor 16 kita baca sekali lalu juga, okay. Ini nampak graf, okay, nampak graf, teori graf, okay. Baca, suruh lukis pokok, okay, senang lah, tanda dulu. Okay, yang B pula, purata laju, cari paling lewat. Okay, mandu, dia nak purata laju. Okay, rasa macam boleh buat, buatlah. Okay, kemudian berikutnya, okay, graf laju masa, senang, tanda, contoh. Okay, kemudian soalan C, okay, tampak tajuk cukai, senanglah, tanda. Okay, itu sekali lalu. Lepas tu, mulalah menjawab. Okay, mulalah menjawab. Alright. So, kita pergi soalan kita satu demi satu lah. Tak kisah. Nak buat dari belakang ke depan pun boleh. Nak buat dari mana pun tak apa. Okay. Tapi secadangkan,
Kalau rasa nak skor markah banyak, okey, mulalah dengan soalan bahagian B dulu. Sebab B ini dia banyak markah. Okey, banyak markah. Okey. Ataupun tak kisah, yang mana mudah pada kita. Okey, sekali pandang nampak ini senang kan? Okey, buat. Okey, kalau soalan ini, tengok soalan, tengok rajah. Okey, tengok soalan, tengok rajah. Itu clue dia. Okey, X negatif 8. Sudah ada. Ini X negatif 8. Nampak dah ada dah. Okey, settle. Kita biar dulu, tak apa. Biar dulu. Okey, dah ada dah. Okey, X 8, 3Y 12, 18 ni pun dah ada dah. Nampak dah ada dah. Okey, ini dah ada dah. Jadi ini bermaksud satu lagi garis yang kita belum lukis lagi. Yang tu jangan lukis. Yang ni. So, di manakah garisan dia? Okey, ini. Sangat mudah. Okey, di mana? Di mana? Kita buat macam ni lah. Kita ambil keadaan ketika mana Y kosong dan X kosong. Gunanya ni, okey, katakanlah X kosong. Maka 4Y sama dengan, okey, kita buat X kosong, 24. Okey, itu untuk Y. 4Y 24. Kalau Y sahaja, 24 bagi 4, dapat 6. 6 dekat mana? Tengok kat sini. 3Y, kalau kita buang ni, 3Y 18. Kalau Y sahaja, dia 6. Maksud bucu ni lah 6. Okey, kita ambil yang ni pula. Kita buang Y pula kosong. Okey, kalau Y pula kosong, kosong sama dengan 3X 24. Okey. Lepas tu, pindah ke belakang sebab dua-dua ada sebelah kanan, pindah ke sebelah kiri. Okey, pindah ke 24 tu. 3X sama dengan negatif 24. Hilangkan 3, bahagi 3, bagi 3. Dapatlah X sama dengan negatif 8. Tanda sini. Okey. Yang ni lah yang kena guna pembaris, sambung betul-betul. Bucu sini ke bucu sini. Sambung betul-betul. Okey. Yang ini adalah untuk garisan lagi satu. Dah siap garisan dia. Okey. Sekarang tinggal lagi nak lorek. Tengok dekat situ, nampak biru, nampak kuning, nampak hijau. Kita nampak segitiga dia. Tu je kita lorek bagi lebih. Ni kita nampak segitiga dia. Lorek bagi lebih ke sana ni. Cukup. Tak payah nak lorek sikit dan sikit-sikit, tak payah. Okey, gini. Dah siap dah. Dah dapat 2 markah. Okey, dapat 2 markah kat situ. Kenapa 2 markah? Sedangkan markah 3. Kerana, yang ni lah faktor ni, simbol kat sini. Di sini simbolnya ialah simbol kecil dan besar saja. Simbol begini. Bila simbol begini, mestilah garis putus-putus. Kalau buat penuh, markah 2. Buat putus-putus, markah 3. Selesai. Tak sampai 2 minit, dah siap soalan ni. Okey. Untuk bahagian A ni, jangan lebih daripada 6 minit tu siap soalan. Kalau boleh cepat, cepatlah. Kalau soalan beginilah, patutnya 2 minit siap dah, maksimum. Okey, selesai tu. Dapat 3 markah, settle. Okey, sini dapat 3 markah, settle. Okey, confident, 3 markah dapat. Okey, siapa target A minus, mesti betul sekurang-kurangnya 70 markah. Dengan andaian kertas satu kita betul 20 markah. Siapa target E, kena betul 20 markah. Dengan matlamat kita, kertas satu tembak semua C. Okay, kita target dapat 30 markah ya. Okey, tapi nak selamat soalan ni, paling kurang betul 50 markah. Baru betul 3 markah. Okey, yang ni pula. Soalan kata Ciu beli 5 cawan jus mangga dan 3 jus strawberry. Dia dapat baki RM1 bila bayar 5 keping wang kertas. Okey, kalau tak conteng lah. Dia beli 5 mangga. Mangga dia beli 5. Strawberry 3. Dia guna 5 keping kertas wang kertas RM10. Maksudnya dia bayar RM50. Okey. Dia bayar RM50. Dia dapat baki RM1. Baki RM1. Jadi harga barang semua adalah 49. Yang tu yang kita tulis. So tulislah kat jawapan kita. Step pertama. Okey. Dia beli 5 jus mangga.
Satu jus mangga harganya ialah X tambah X kuasa 2 tambah 1. X kuasa 2 tambah 1. Okey. Dan dia beli 3 strawberry. Strawberry pula harganya 4X. Dia bayar sebanyak RM49. Ini maksud maklumat pertama. Tunjuk mana? Oh ni. Okey. Ini maklumat dia. Tak sini. Belum ada markah lagi. Sebab markah pertama dekat bentuk am. Ini tak ada bentuk am lagi. So masih kosong lagi. Okey, step yang kedua kita kembangkan. Buka kurungan semua. So 5 darab masuk. Jadi 5X kuasa 2. Okey, 5 darab 1 dapat 5. Tambah 3 kali 4X, 12X. Sama dengan 49. Tak ada markah lagi. Step berikutnya susun. Yang kuasa dulu. Lepas tu yang tak ada kuasa, tambah 12. Yang nombor saja. 49 ni, kita pindahkanlah ke sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi tolak. Jadi 5 tolak 49, dapatlah negatif 44. Sama dengan kosong. Okay. Bila sampai kosong, barulah dapat markah yang pertama. Sini baru markah yang pertama. Okay. Sebelum-sebelum tu tak ada markah lagi. Bila ada dekat bentuk am ni, dapat markah yang pertama. Okey. Sini markah pertama. Atas semua tak ada markah. Sampai sini pula, kita manfaatkanlah kalkulator kita. Okey, nampak sini ada nombor negatif, positif. So memang tak boleh kecilkan lah. Kita boleh kecilkan. Budak kita. Macam cara dia, mod 3 kali kalkulator lama. EQN nombor 1 dan tekanlah sebelah kanan, degree-nya 2. Degree 2. Masuk A. A dia yang makan tepi ni. Yang kuasa 2 ni. 5. Sama dengan. B yang sebelah X saja. 12. Sama dengan. C dia yang nombor saja. Tolak 44 ni. Negatif 44. Dapat jawapan. Yang pertama X2. Yang kedua X negatif 4.4. Buat bentuk pecahan tak wajar. 22/5. Okay, so kita ambil bahagian tu. Okay. Ambil bahagian tu. Kita letak kat sini. Okay, kita buat jawapan dulu. Tapi sebelum jawapan, pastikanlah ada 2 kurungan ni. Okay, 2 kurungan ni. Pastikan ada 2 kurungan ni dulu. Sama dengan kosong sebelum tu. Dan tulis jawapan. X yang pertama adalah 2. X yang kedua adalah negatif 22/5. Jawapan dalam bentuk pecahan tak wajar. Okey, dan sebelum nak dapat jawapan ni 2 markah, pastikan dalam ni dulu. Bila sebaris begini, tulis sebaliklah. Jawapan positif, kurungan negatif. Bila ada pecahan, di bawah letak tepi nombor, jawapan negatif, soalan positif. 22. Bila buat begini, dapatlah markah yang berikutnya. Markah yang kedua dekat sini, markah yang ketiga dekat sini. Okey. Soalan kata begini. Okey, dapat 3 markah baru. Di sini bolehlah kalau tulis abaikan bolehlah. Sebab apa? Harga tak boleh negatif. Boleh tulis abaikan tak salah. Tak tulis pun tak apa kat setakat ni. Sebab kalau soalan kita cari nilai X, kena tulis abaikan. Tapi ini soalan ni kena hati-hati sebab soalan bukan minta cari X. Soalan minta hitung harga. Harga bagi jus strawberry. Dia nak strawberry saja. Hitung harga dalam RM belian jus strawberry. So berapakah harga belian bagi jus strawberry? Dia nak harga bagi jus strawberry. So kat sini ada kerja sikit lah. Di mana? Di mana kat sini? Kita beli 5 jus strawberry. Setiap harga strawberry ialah X. X kita ambil yang positif. 2 kuasa 2. Okey. Tambah 1. Kita dapat jawapan dia. Gunakan kalkulator. So, gunakan kalkulator saja. Okay, gunakan kalkulator saja. Kalkulator 5. Jumlah dia beli 5. Okay, shift remote dulu. Okay, beli 5 terbalik ya. Strawberry 4 ya. Terbalik. Okay, so 4 kali dengan 2. Sebab X dia 2. Okay, 4 kali dengan 2.
Dia beli strawberry sebanyak 3 bungkus. Sebab dia nak harga strawberry ya, jus strawberry. Okey, so guna kita beli 3 jus strawberry, setiap jus tu berharga 4 kali dengan X. X adalah 2. Okey, dapatlah harga strawberry-nya iaitu RM24. Ni last kali. Okey, sampai sini baru dapat markah yang terakhir, yang keempat dan kelima lah. Okey, ni. Di sini dapat markah yang keempat kat sini, yang kelima kat jawapan ni. Sini 2 markah lagi. Okey. Selesai macam ni. Okey. Boleh yakin dapat, katakanlah awak terabai kat sini, dapat 3 markah lah kata abai hujung ni. Okey. Di sini markah 2 ni, 1 dekat sini, markah pertama. 1 lagi markah kat sini. RM tak tulis tak apa. Nampak 24 pun okey lah, markah dapat lah. Okey. Ini untuk markah yang kedua. Okey, next pergi yang ni. Soalan kata hitung sisihan piawai. Ingat, nak cari sisihan piawai macam mana? Okey, first step sekali lah cari min dulu. Itu first step. Nak cari sisihan piawai, okey. First step sekali ialah cari min. Cari min. Jadi untuk dapatkan min macam mana? Tambah semua sekali. Bahagi dengan, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lah. Bukan 5, 7. Okay, so ambil semua sekali, masukkanlah maklumat tu. Tambahkan semua sekali. So dekat sini tambahkan 50. Okay, sama dengan 50 tambah 57 tambah 52. Tak ikut urutan pun tak apa, tak ada masalah. Okey saja. Okey, tambah 64. Kemudian tambah 51, tambah 63, tambah 55. Tambah semua tu. 50, 57, 52, 64, 51, 63, 55. Kemudian bahagi dengan ada 7 ekor manusia. Buat gitu. Step pertama. Okey, kemudian terus bagi jawapan. Itulah. Okey, 50 tambah 57. Okey, tambah 52 tambah 64 tambah dengan 51. Okey, tambah dengan 63 tambah dengan 55. Dapat yang ni. Tak tulis tak apa. Terus bahagikan dengan 7. Dapat jawapan. 56. Betul. Okey, ini dapat 1 markah lah kat sini. Okey, yang ini markah 1. Okey. Dah dapat min. Step yang kedua, cari sisihan piawai. Itu step yang kedua. Okey, nak cari sisihan piawai macam mana? Cara paling mudah, ambil yang ini, letak di sini, lepas tu buat simbol topi kat sini, buat simbol topi, dan setiap nombor ni dikuasa 2-kan. Okey, kuasa 2 sini, okey, kuasa 2, semua kuasa 2 atas ni. Okey, lepas tu hujung sini, buat simbol tolak, masukkan nilai min tadi pun dikuasa 2 kali. Ni step dia. Buat begini, dapatlah 2 markah terus. Kalau tak buat topi, markah 1 saja. Kalau buat topi begini, markah 2 terus. Lepas tu, guna kalkulator. Okay, kita buat satu-satu. Buat perkataan tu. 50 kuasa 2. Tambah 57 kuasa 2. Tambah 52 kuasa 2. Tambah 64 kuasa 2. Tambah 51 kuasa 2. Tambah 63 kuasa 2. Tambah 55 kuasa 2. Okey, dapat jawapan dia. Bahagi pula dengan 7 dulu. Sama dengan. Tolak pula dengan 56 kuasa 2. Dapat jawapan begini. Okey, buat step-step hati-hati lah, takut silap. Kemudian dah dapat jawapan ni, baru kita buat punca, tekan answer. Sama dengan. Ini jawapan dia. 5.24. Jawapan akhir sekali. Okey. 5.24. Bundar mesti tepat. Okey, 5.24. Okey, nak selamat salin semua tak apa, tak salah. 5.237 tak salah. Okey je. Tapi paling kurang jawapan 5.24 ataupun 5.237. Okey. Jawapan 4 angka berti ataupun 2 titik peluhan. Mana yang okey lah, tak salah. So, jawapan mesti dapat 5.24. Ini markah yang keempat.
Okey, ini markah yang keempat. Itu saja markah dia. Ini saja step untuk cari CCMPY. Okey, step bawah ni tak payah buat apa, tak ada salah. Tinggalkan, tak ada hal. Okey, boleh skipkan, tak hilang markah pun. Okey, nombor 4. Soalan kata, nyatakan amplitude. Soalan minta amplitude. Okey, apa dia amplitude? Okey, amplitude adalah perbezaan nilai terbesar tolak terkecil bahagikan dengan 2. Itu amplitude. Terbesar dia atas ni lah, 12. Ini nilai terbesar dia. Tolak terkecil di bawah ni. Bawah ni berapa pula? Okey. Sebab dia sini 4, 8, 12, maksudnya bawah ni 4 lah, tertinggal lah tulis tu. Okey. Bawah ni 4. Negatif. Okey, bawah tu negatif 4. Tak, negatif 4 bawah tu. Oops. Okey, sini negatif 4. Okey, kemudian okey, dia punya formulanya ialah nilai tertinggi 12 tolak nilai terendah bahagi 2. Okey, ini keluar. Nilai tertinggi ataupun nilai maksima lah. Okey, nilai maksima tolak nilai minima, dapat jawapan kita bahagikan dengan 2. Ini keluar untuk amplitude. Jadi, takut salah kalkulator ya. Okey, maksimanya 12 tolak minima negatif 4, dapat jawapan bahagi 2. So, amplitude-nya adalah 8. Kita nak jawapan sahaja. Sebab kita nak jawapan sahaja, sebab soalan kata nyatakan. Tak perlu jalan kerja sebab markah pun satu saja. Soalan kata hitung, cari, kena ada working. Okey, saya tulis soalan kata nyatakan satu fungsi kuadratik, satu fungsi berbentuk y sama dengan cos bx tambah c. Clue kat sini ialah dia nak cos. Okey, cos. Jadi dekat sini awak kena ingat bentuk graf cos macam mana. Okey, bentuk graf sin macam mana. Bentuk graf tangent macam mana. Okey, so untuk graf, yang ni kena ingat sendiri ya. Untuk graf sin, grafnya bentuk macam mana? Okey, grafnya bentuk macam ni. Mula bawah, naik atas, turun bawah, naik atas. Bentuk S gitu. Ini sin. Untuk graf cos, bentuknya adalah bentuk macam ni. Begini ataupun begini. Sin bentuknya begitu ataupun begitu. Tapi mesti yang sama tinggi lah. Okey, mesti sama tinggi lah. Mesti sama tinggi. Ini ni mesti sama tinggi. Ini untuk graf sin. Ini mesti sama tinggi. Okey. Sama macam kalau di bawah nak kata pun, bentuknya akan sama tinggi. Ini untuk graf sin. Okey. So, sekarang soalan minta cos. Bila cos mesti bentuk begini. So, dekat sini, mana bentuk yang sama? Okey. Bentuk yang sama kat sini lah kat sini. Dia akan bermula dekat sini. Sini. Bawah sini. Ini graf bentuk cos. Cukup lengkap. Ada tinggi, ada rendah, tinggi semula. Cukup lengkap. Sini, sorry. Okey, itu graf dia. Okey. Jadi cukup lengkap. Lengkap dekat mana? Bermula dekat sini, berakhir kat sini. Dah cukup lengkap satu putaran bagi cos. Jadi kat sini berapa ni? Sini 1. Okey, sini 5. Okey, so untuk A ni, A mewakili amplitude 8. B ini tempoh. Untuk B ini, untuk graf sin dan cos, formula ialah 360. Kita bahagikan dengan berapakah tempoh lengkap dia. Lengkap dia mula kat atas sini, turun bawah, naik atas balik. So tempoh lengkap dia kat sini, 1 sampai 5. Jadi 4. Bila bahagikan, dapatlah 90. Ini untuk nilai B. Untuk C pula, dia adalah nilai maksima tambah minima. Okey. Dan dapat jawapan bahagi 2. So, 12 tambah negatif 4. Okey. 12 tambah negatif 4 kali tolak. Bahagi dengan 2. Jadi, dapatlah 8 bahagi 2 dapat 4. Jadi,
inilah dia garis seimbang dia. Sama tengah-tengah dia. Ya. Atas 2 kotak, bawah 2 kotak. Ni seimbang dia. So C dia ialah 4. 4. Jadi tulis jawapan akhir. A dia 8, salin balik cos. Okay, cos berapa B tadi? B tadi ini, 90. Tulis 90 X, kemudian tambah dengan ini tadi. Dapat 4. Inilah jawapan untuk soalan ini. Itu cara cari dia. Selesai. Okey, soalan untuk ini saya jangka lah akan masuk. Saya jangka. Sebab apa saya kata masuk? Sebab inilah topik yang baru yang tak pernah lagi diuji sebelum ni lah. Tak pernah dibelajar oleh senior-senior kamu. Kamu batch pertama belajar tentang cara ini. Okey, alright. Okey, kemudian nombor 5. Okey, maksudnya kita tinggal dulu tadi. Tak masalah, tinggal dulu, tak apa. Okey. Nombor 6, lengkap premis. Bila nak lengkap premis, tengok premis 1, tengok kesimpulan. Yang dah sama, kita abaikan. Kita potonglah. Okey. Sama dah ni. Okey, potong-potong sama dah. Okey, sama dah. Sama. Jadi kat sini, yang tak sama lagi yang mana? Okey. Yang tak sama lagi yang ni. Tak sama. Dan yang belum ada lagi yang ni. Okey, so ambil lah yang ni. Letak dalam jawapan ni. Maka jawapan kamu kayak tadi, P kalau sama dengan 2, saya sama dengan 7. Masalahnya dia tak sama dengan 7. Maka sini P tak sama dengan 2. Itu jawapan dia. Simple dia. P tak sama. Okey? Simple jawapan dia. Dah dapat 1 markah. Okey, alright. Yang ni pula. Minta didaktif. Nampak didaktif saja, syarat pertama sekali ialah ambillah formula dia. Ni. Okey, di mana gantikan. J ni mewakili jejari. Soalan beritahu. Jejari 1. Okey, H ni tinggi. Soalan beritahu, tinggi 7. So, ambil yang ini, gantikan formula tu. So, V sama dengan pi salin balik. Jejari 21 kuasa 2. Kurungkan dia. Tingginya 77. Tulis gitu. Gantikan apa pun yang awak nampak itu. Dapat markah 1. Lepas tu sama dengan guna kalkulator. 21 kuasa 2 darab dengan 77 sama dengan gini. Tulis balik. 3, okey. 957. 33957. Tulislah kat situ. 33957 dan jangan lupa pi kat ujung tu. Tulis pi. Cukup. Markah 1 lagi. Nak darab pi boleh ke awak tahu pi tu 27, darab 27 tak apa. 7. Boleh juga. Jawapan akhir kan dapat 10672. Itu pun boleh juga. Ataupun boleh juga buat jawapannya 106 okey 106,722. Ini pun boleh juga, tak salah. Nampak ini saja ni, markah dapat dua-dua. Okey, tapi kalau buat satu-satu, ini markah pertama, ini markah kedua. Okey, tapi tak buat tak apa. Tu bagi jawapan ni pun, okey dah, 2 markah. Ini kalau tulis, kalau bentuk didaktif. Hanya gantikan formula sahaja, selesaikan, dapat jawapan. Okey, next. Okey, yang ni soalan kata tak boleh guna kaedah metrik. Okey, keluarkan maklumat. Maklumat kata dia ada sebanyak 18 roller coaster P, Q dan F. P dan Q. Okey. So, roller coaster P campur roller coaster Q jumlahnya ada 18. Ini ayat pertama. Ayat kedua pula segi, dia kata kapasiti penuh. Jadi semua package ni penuh. Okay, ni semua tempat duduk ni, bulat-bulat ni semua tempat duduk ni. Dia kata bila kapasiti penuh, jumlah kutipan adalah 187. Ini ayat kedua. Di mana untuk roller coaster ni ada 3 tempat duduk, setiap package tu 9 orang. Okay, 9 orang. Jadi akan adalah kat situ 27 P.
9 kali 3, 7. Campur dengan kotak ini yang Q ni ada 2, 3, 4, 5 dan 7. Ada 7 kotak, setiap kotak pula 14. Jadi 17 kali dengan 14. Okey. Kalkulator ni ya. 14 kali dengan 7. 98. 98 Q. Jumlah yang dapat 187. Okey, tu ayat dia yang pertama tu. Okey, kemudian apa kita buat? Gunalah kaedah penggantian ataupun penghapusan. Okey, dapat jawapan dia. Okey, janganlah saya check tengok. Okey, C1, okey, ni dapat 9, okey, ni akan dapat 14, ni akan dapat 7. Okey, alright. Okey, alright. Ni sekejap ya. Okey, dekat sini dia kata kapasiti penuh lah. Okay. Kapasiti penuh kan ni, okey. Untuk ini 9 ringgit seorang, kita kena letak 9 sini ya. Bagi tak beritahu berapa orang ni 9. Okey, ini 14. Itu tempat dia. Okey, sekejap ya. Okey, so soalan kata berapa ini tak guna seorang ni package. Per package. Okay, per package bukan seorang, per package. Okay, alright. Soalan kata hitung bilangan package P dan package Q. Berapa kosta P, kosta Q je nak. So ini ayat pertama, ayat kedua ni ayat kedua. Okay. Boleh guna kaedah pergantian boleh, penghapusan boleh. Sebab apa? Sebab nombor mudah. Saya tunjuk dua-dua. Kalau guna kaedah penggantian, kaedah penggantian, yang ini ni, saya tulislah kat situ, P sama dengan 18 tolak Q. Jadikan ini sebagai nombor 1, ini sebagai nombor 2. Lepas tu gantikanlah yang nombor 1 ini, setiap P tu gantikan dengan nombor ni. Untuk kotak yang warna biru tu, setiap nilai P tu gantikan dengan hijau ni. Jadi 9. Okay, 9. Okay, P dia 18 tolak Q. Kita tutup kurungan. Tambah dengan 14Q sama dengan 187. Kembangkan. Okay, 9 kali 18. Okay, 9 kali 18. 9 kali dengan 18. Okay, dapat jawapan 162. Okay, 162 tolak 9Q tambah 14Q sama dengan 187. Okay, selesaikan. Yang ini selesaikan. Kemudian yang huruf tu, yang nombor tu pindahkan sebelah kanan. So, negatif 9Q tambah 14Q akan dapat 5Q. Okay, 187. Okay, 187 ditolak dengan 162 dapat baki 25. Itu 5Q. Q saja sama dengan 25 bagi 5. Dapat 5. Itu untuk Q. Jadi untuk P pula macam mana? Okey, ambillah P sama dengan guna yang hijau tu. 18 tolak dengan Q. Q dia tadi, jawapan tadi lah 5. Jadi dapatlah Q, P dia ialah 13. Selesai. Ini kaedah penggantian. Kalau kaedah penghapusan pula, first kali kita buat ini. P tambah Q sama dengan 18. Ini ayat yang pertama. Okey, yang ini pula sama tempat kat sini. Ini kaedah penghapusan. 9P. Okay, 9P tambah 14Q sama dengan 187. Ini ayat kedua. Okey, kita samakan salah satu daripada nombor tersebut. Sama ada P ataupun Q. Tak kisah. Mana-mana tak apa. Okey, katakan saya nak samakan yang P ni. Maka yang P ni, yang nombor 1 tu, saya akan darabkan dengan 9. Yang pertama ni, saya akan darabkan dengan 9. Supaya atas dan bawah sama 9. Okay. So ini ayat pertama tadi dari sini. Ini ayat kedua ni. Okay. So bila saya samakan gitu, maka yang atas akan jadi 9P.
tambah 9Q sama dengan 18 kali dengan 9. Okey, 18 kali dengan 9 akan dapat 162. Ini. Okey, 162. Itu. Okey, saya samakan dia dapat bentuk macam tu. Okey, sekarang yang ini tak pakai dah. Sebab kita dah guna dekat atas dekat bawah tadi. Okey, ni dia tak pakai dah. Okey, so tinggal ini. Ini sama. Ini sama. Okey, bila simbol sama, huruf sama, okey, sama semua sama, maka kita akan buat ini kita jadikan sebagai nombor 3. Okay. Bila semua sama, maka kita buat macam inilah. Yang kedua, okay, yang kedua tolaklah dengan yang ketiga. Jadi 9P tolak 9P habis. 14Q tolak dengan 9Q tinggal 5Q. 187 tolak 162 maka tinggal kat situ 25. Maka dapatlah kat situ Q sama dengan 5. Okey, di sini kita akan buat operasi tolak. Kita masuk kat simbol tolak sini. Okey, sini simbol tolak. Okey, tolak sini. Okey, dapat itu. Okey, seterusnya soalan kata dia dapat Q dah. Okey, cari P pula. Untuk cari P pula kita guna yang nombor 1 tu lah. Kita guna nombor 1 tu. Okey, jadi P tambah dengan Q5 sama dengan 18. Jadi P sama dengan 18 tolak 5 dapat 13. Settle. Okey. Jawapan tetap dapat benda yang sama, cuma bezanya adalah sini kita gunakan kaedah penggantian dengan penghapusan. Boleh pilih mana-mana tak apa, tak salah. Jadi betul jawapan dia. Itu saja. Okey, alright. Yang ni guna kaedah penggantian. Buruk dia jawapan. Okey, penggantian. Okey, yang ni guna kaedah penghapusan. Dua-dua akan dapat jawapan yang sama. Cuma beza dia ialah panjang pendek lah. Okey, beza sikit ya. Beza kat bawah ni, kat atas ni beza dia. Sini beza dia. Sama kita guna bentuk gini ataupun kita guna bentuk gini. Beza situ ya. Bawah ni semua sama dah. Bawah ni semua sama. Okey, bawah ni semua sama. Okey, alright. Itu soalan linear serentak. Okey, yang ni pula. Kita tak buat, tinggal dulu tak apa. Yang tinggalnya buat dululah. Nanti boleh cek jawapan lah. Okey, yang ni pula. Dia kata Encik Jeffrey ni insurankan rumah dia. Rumahnya bernilai RM300,000. Ini harga rumah dia lah. Maksudnya termasuk dengan barang-barang rumah tu lah. Okey. Di mana syarikat kata co-insurance 80-20. Ini maklumat katalah. Deductible RM5,000. Okey. Ini 3 maklumat penting lah. Okey. Deductible RM5,000. Co-insurance 80-20. Okey. Sekarang soalan kata, dia bersetuju membeli, okey, dia beli RM220,000. Ini yang dia beli. Okey. Kemudian satu hari terbakar, ruginya RM65,000. Ini kerugian dia. Okey. Soalan pertama kata, hitung jumlah insurans yang boleh tuntut. Berapa dia boleh tuntut? Okey, itu soalan minta lah. Berapa dia boleh tuntut insurans bila terbakar gitu? Jadi untuk di sini, soalan yang faham betul lah. Soalan minta kata jumlah insurans yang boleh dituntut. Bukan kata dia dapat, dituntut. Jadi, yang boleh dituntut ialah, first kena tahu, berapakah yang dia patut beli. Patut beli. Patut beli merujuk kepada yang 80%, yang syarikat tanggung. Itu dulu. Okay. Patut beli 80% darab dengan, okay, darab dengan harga rumah tu lah, RM300,000. Kos rumah tu. Jadi, patut dia beli RM240,000. Tapi yang dia beli hanyalah RM22,000. Jadi, ini bermaksud dia sudah beli tidak ikut syarat. Itu clue utama dia. Bila beli tak ikut syarat, pengiraan tak boleh beli, tak boleh kira macam dia beli ikut syarat. Okay. So, bila beli tak ikut syarat, bagaimanakah cara nak kira tuntutan? Okay. Bila beli tak ikut syarat, cara kiraannya ialah
Okey, kena ingat sebab dia tidak bagi jelasan formula, iaitu jumlah yang dia beli per dengan yang patut dia beli darab dengan kerugian dia, iaitu RM65,000. Itu formula untuk tuntutan kalau beli tak ikut syarat. Kalau beli ikut syarat, terus ambil saja jumlah rugi, tolak dengan deductible. Bila beli tak ikut syarat, ini cara dia. So, di sini dia boleh tuntut sebanyak 220,000 per dengan RM240,000. Darab dengan jumlah kerugian RM65,000. Jadi dia hanya boleh tuntut setakat 59,583.33. RM59,583.33. Itu sahaja yang dia boleh tuntut bila berlaku kerugian ini. Ini soalan minta yang boleh tuntut. Kalau soalan tak, ini jawapan dia. Kalau soalan tanya berapa pampasan, ini kalau soalan tanya. Kalau soalan minta, sialan. Soalan. Kalau soalan minta, hitung jumlah pampasan yang diterima. Kalau ini soalan kata pampasan yang diterima. Jawapannya ialah 5. Jawapannya kayak di 59,583.33 ditolak dengan deductible RM5,000. Ini yang dia akan terima. Sebanyak RM54,583.33. Ini kalau soalan minta pampasan yang dia akan terima. Tapi untuk soalan ni, dia minta jumlah tuntutan, jumlah pampasannya tuntutan yang dia boleh tuntut. Dia hanya boleh tuntut banyak ni je. Dia akan terima pula banyak ni pula. Ini dia akan terima. Hati-hati ya. So perbezaan antara yang boleh tuntut dengan kerugian namanya lah penalty insurance, iaitu jumlah kerugian RM65,000 tolak dengan yang dia boleh tuntut RM59,583.33. Ini adalah penalty insurance. RM65,000 tolak dengan dan dia boleh tuntut. Jadi 54166 ni, RM5146.67 ni, ini adalah namanya adalah penalty insurance. 5146. 5416 balik. 5416 ni adalah penalty insurance. Maksudnya dia tak usah tanggung rugi macam inilah sendiri. Sebab apa? Sebab beli tak ikut syarat. Kalau beli ikut syarat, kalau beli ikut syarat, kalau beli ikut syarat, kiraannya lain. Kalau beli ikut syarat, ikut syarat, bolehlah. Buruk. Kalau beli ikut syarat, beli ikut syarat, cara kiraannya hanyalah jumlah rugi tolak dengan deductible terus. 65,000 terus tolakkan dengan 5,000. Jadi dia boleh dapat sebanyak RM61,000 kalau beli ikut syarat. Bila beli tak ikut syarat, inilah cara kiraannya. Jumlah dia beli per patut beli darab kerugian. Dia dapat nilai tu, tolak pula dengan deductible, itu yang dia akan terima. Alright, ni kena hati-hatilah. Soalan terakhir lah kot. Soalan terakhir nombor 11. Bahagian B tu aku buat sendiri dulu, nanti kita akan bincang lagi pada hari Selasa. Selasa pula, 5 bulan. Alright. Soalan yang terakhir untuk hari ini. Nombor 10. Di sini cluenya mudah, iaitu menggunakan kaedah metrik. Jadi bila gunakan kaedah metrik, tahu dah. First step sekali lah, mesti keluarkan dua linear serentak. Baca soalan. Soalan kata, jadual menunjukkan keseluruhan am seramai 13 peserta. Ni 13 orang ni. Ni 13, ni 13 orang. Tim super ni, 10 orang jawab betul. 3 tak tepat. Tim perdana, 8 tepat, 5 tak tepat. Soalan kata, yang jawab tepat
dapat Y markah, X markah. Okey, itu dia kata. Jawab tepat dapat X markah. Buruknya. Okey, jawab tepat dapat X markah. Itu soalan minta lah. Okey. Ya. Okey, jawab tepat dapat X markah. Jawab tak tepat dapat Y markah. Itu dia kata. Okey, so kita keluarkan maklumat. Pasukan super dapat 10 orang jawab tepat. Tambah dengan 3 orang tak tepat. Dapat markah berapa? Dia kata pasukan super muncul juara setelah mengumpul 14 mata lebih daripada perdana. Okey, perdana pula 8 tepat. Okey, 5 tak tepat. Dapat kumpul 89 markah. Ini perdana. Okey, jadi super 14 lebih. Jadi 89 campur 14. Okey, 89 campur 14 dapat kumpul sebanyak 103 markah. Okey. Pastikan ini dulu betul. Okey. Step yang kedua, bentuk matrik. Okey, kotak besar. 10 sini, 3 sini, 8 sini, 5 sini. Huruf X dulu, baru Nanti dapat point, sir. tak apa. Okey, alright. Kemudian dapat 103, dapat point tu maksudnya soalan salah tu. Okey, 103 dengan 89. Okey, kita cek jawapan dia. Okey, mod, EQN nombor 1, okey, unknown 2, A1 10, A2 3, kemudian ni 103, okey, 8, 5 dan 89. Okey, dapat point jawapannya. Okey, saya cek balik. Saya bagi dapat 8 ni. Kejap. Okey, saya boleh dapat X je dapat 8 markah. Okey, so 10 kali dengan 8 tambah dengan 3 kali dengan 3. Okey, akan dapat 189. Ayo. Okey, 89. Yang ni pula 8 sini. Okey, sini 5. Okey, alright. Tukar. Bukan 14. Tukar 10. Okey, ni tukar 10, bukan 14. Okey, tukar 10. Okey, tukar 10. So, yang ini akan jadi 10 mata. Boleh tak? Saya cek sekejap. Sekejap. Okey, ni tukar 10, ini tukar kepada 79. Tukar. So, tukar sikit. Okey, ni tukar kepada 79, ni tukar. Okay, semua tukar ni ya. Alright, so tukar. So ini akan jadi 89. Yang ni jadi 79. Okay, 89 dan 79. Okay, yang ni kena ada. Yang ni kena ada, wajib betul semua. Okay, step yang berikutnya, tulis balik XY dekat sini. Okay, pastikan ada sama dengan, pastikan ada 1 per, pastikan ada 4 kurungan kecil ni, wajib ada. Tolak kecil ni. Okay. Kemudian kurungan besar, yang ini tempat bertukar, simbol bawa sekali. Yang ini tempat kekal, simbol tukar. Okay, tutup kurungan, jawapan dia 89 dan 79. Okay, 79. Okay, lepas tu dah sampai sini, okay, ini kena masuk lah. Ini 10, ini 5, ini 3, ini 8. Okay, lepas tu guna kalkulator, terus bagi jawapan terus. Okay, mod sekali. Okay, EQN 1, unknown 2, okay, masukkan. Masuk ikut tempat yang ni lah, ikut yang atas ni. Okay, 10 sama dengan 3 sama dengan 89 sama dengan bawah pula. 8 sama dengan 5 sama dengan 79. Okay, dapat jawapan X8, Y3. Tulis kat bawah ni. Last kali. X8, Y3. Siap. Itu saja.
Okey, sebab soalan minta cari X dan Y. Selesai. Okey, pastikan ni ada. Ini markah 1. Kat sini markah 1 sini. Okey, ni markah 2. Ni markah 3. Yang ni markah 4. Okey, yang ni kena tunjuklah macam mana nak buat soalan tu, tapi dia tak ada markah lah. Okey. Ini kena betul. Kena tepat betul semua, kena tepat betul semua dan kena tepat betul semua. Itu saja. Okey, alright. Okey, so baki soalan untuk soalan nombor 11 dan berikut itu termasuk dengan yang kita tak bincang tadi. Bolehlah dicuba buat dulu. Okey. Akan bincang kelas akan datang insya-Allah. Kalau kita sempat, kalau tak sempat pun nanti saya akan bagi jawapan lengkap lah. Boleh rujuk balik nanti soalan ni ya. Okey, so saya tamat kat sini dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, alright. So